Terima kasih Tan Sri dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita menyambut baik di atas usaha yang sedang dan akan dilakukan dalam penyelarasan tauliah. Cuma ingin saya mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Suatu keputusan ketua-ketua jabatan agama telah dibuat pada tahun 1980-an, iaitu di mana pemegang-pemegang tauliah daripada mana-mana negeri di dalam Malaysia, maka pemegang-pemegang tauliah yang mempunyai tauliah negeri-negeri tersebut secara understanding boleh diguna pakai di negeri-negeri lain. Apakah soalan saya, pandangan saya, penjelasan yang minta daripada Yang Berhormat Menteri, sebelum enactment ataupun usaha-usaha selanjutnya dilakukan bagi penyelarasan tersebut, mungkinkah pihak kerajaan di bawah pimpinan Yang Berhormat Menteri dalam hal ini untuk kita guna pakai dahulu persetujuan tersebut? Maknanya jabatan-jabatan agama, pihak berkuasa negeri mengambil persetujuan di atas maksud tadi. Sebab bagi saya hampir mustahil untuk seseorang pendakwah atau seorang guru agama untuk memperolehi tauliah daripada setiap negeri. Kerana itu mungkin tak dapat dilakukan, dan lebih-lebih lagi dari segi pendakwah-pendakwah yang hampir duduk di sempadan. Macam mana orang Sungai Besar, langkah Titi itu masuk ke Perak nak kena ada tauliah Perak. Begitulah orang Perak juga nak masuk, orang tauliah Selangor nak masuk ke Bagan Datuk masuk ini. Ini suatu perkara yang bagi saya dari segi roh peraturan itu sendiri atau dari segi spiritnya tauliah itu sendiri adalah, saya rasa, menyimpang daripada maksud yang sebenar. Menteri, boleh pulang sikit boleh? Sikit ya? Okey. Saya lebih berminat untuk menganjak ke belakang sikit, Yang Berhormat Menteri, kerana saya yakin pendekatan Islam dalam menangani isu kebebasan bersuara amat bersifat, bagi saya, berbeza. Kerisauan mengenai perkara-perkara negatif yang perlu diurus ataupun dengan izin, supposed to be a regulated affairs, saya rasa lebih bersifat represif. Mohon penjelasan di dalam konteks sekarang, Menteri, terutama di dalam negeri-negeri yang Berhormat Menteri mempunyai bidang kuasa, relevankah isu tauliah ini di kala mana komunikasi bukan lagi bersifat di dalam ruang-ruang masjid, bukan saja di ruang-ruang kuliah, tetapi komunikasi yang paling cepat, efektif melalui blog, melalui Facebook. Saya ada pengalaman ketika kes yang kita bincangkan baru ini melibatkan seorang tokoh di mahkamah itu, yang datang banyak blogger, bukan orang yang datang hanya di kuliah-kuliah yang beliau memberi kuliah. Dan yang datang juga saya difahamkan untuk satu tujuan program TV, dianggarkan hitnya hingga melangkaui 3 juta lebih dikatakan. Jadi bagi saya, ketika mana komunikasi begini sifatnya dengan izin, when every point is center, relevan lagikah isu tauliah ini? Saya lebih mengandaikan pendekatan kita pada hari ini lebih progresif sifatnya, lebih enlightened sifatnya, lebih menunjukkan Islam itu yang merdeka, dan Islam yang lebih merdeka sifatnya, dan menggunakan pendekatan dakwah yang lebih kita panggil ilmu sifatnya. Saya rasa Menteri hari ini mungkin menggunakan pendekatan yang lebih contemporary. Mohon penjelasan. Mohon Datuk Menteri, Tan Sri Speaker. Saya terima kasih Tan Sri Speaker. Datuk Menteri, ada 2-3 perkara berkaitan dengan tauliah ni. Pertama yang saya bangkitkan dalam ucapan bahas perbelanjawaan, apa kriteria yang digunakan untuk memberikan tauliah atau tidak? Kerana kita sudah ada kes dalam negara kita sendiri yang tauliah ni disalahgunakan, keperluan tauliah ni disalahgunakan oleh jabatan-jabatan agama ni. Contohnya seperti yang saya sebut, bagaimana mungkin seorang mufti, iaitu almarhum Datuk Ishak Baro, semasa dia menjadi mufti,
dia boleh berceramah sana sini, khutbah dan lain-lain, sebaik saja dilucutkan jawatan, jangankan ceramah, ada tempat masuk masjid sembahyang tak boleh. Apa kayu pengukur yang diguna untuk menafikan orang seperti Datuk Dr. Harundin, anak Melayu pertama yang mendapat ijazah PhD Syariah daripada Universiti Al-Azhar, daripada mendapat tauliah? Berapa kali beliau ditahan, disekat, dihalang daripada menyampaikan ceramah. Apa yang menghalang orang seperti Datuk Dr. Ismail Kamus? Dia sign tauliah dulu, hari ni dia tak dapat tauliah. Jadi, dan kedua tadi apa kayu pengukur? Kalau ulama-ulama besar-besar macam ni tak dapat, jadi apa kayu pengukur yang digunakan sebenarnya? Tambah macam saya lagi lah kan. Walau duduk ceramah tiap hari tak. Kedua Tan Sri Speaker, dalam kes spesifik Dr. Asri ni, Dr. Asri, kenapa tindakan dibuat dalam keadaan Jabatan Agama Islam Selangor di bawah peraturan tauliah 2008? Ada di sana peraturan 22 yang menyebut pengecualian kepada keperluan tauliah. Daripada 5 pengecualian, dia ada 3 ground, iaitu tokoh agama tempatan, mufti negeri atau ahli jawatan kuasa fatwa negeri yang dia duduk dalam tu, dan pensyarah Fakulti Pengajian Islam Universiti Tempatan. Maknanya masa mereka tahan dia dengan 25 orang macam Amerika pergi tangkap Taliban, dia orang pegawai-pegawai JAIS tahu dia termasuk dalam kumpulan yang dikecualikan. Kenapa tak panggil dia dan kata, Syekh, entah ni sebenarnya layak dapat tauliah, kami nak beri tauliah. Mempermudahkan, berikan jalan pada dia. Kenapa tak diberi? Sebaliknya dia ambil tindakan yang begitu rupa, yang mengaitkan, bukan kalau mengaitkan setakat Dr. Asri satu hal, ni mengaitkan kita orang Islam, sampai ada dibangkitkan dalam parlimen. Lu orang Islam mau cakap pun kena ada permit kan? Jadi masalah. Kemudian ketiganya, ada atau tidak keadaan di mana tauliah tak diberikan kerana pahaman berbeza, kononnya dengan aliran utama, yang ada seorang penulis semalam tulis aliran AWSJ, saya ingat Asian Wall Street Journal, rupanya aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia ada atau tidak tindakan tidak diberikan tauliah diambil, contohnya kerana fahaman yang berbeza, seperti Wahabi. Hari Jumaat lepas, seorang pegawai yang mendakwa diri dia daripada JAKIM memberi tazkirah di Masjid Jamek Kuala Lumpur, dia hentam golongan Wahabi, seolah-olah golongan Wahabi ni macam komunis, macam orang yang tak ada agama langsung, diserang habis-habisan, dan dia menggunakan platform JAKIM. Sedangkan Timbalan Menteri Dr. Masyita menyebut secara terbuka tidak ada tindakan yang diambil kerana fahaman berbeza seperti Wahabi. Jadi saya nak tahu, adakah pernah tindakan diambil berdasarkan kepada fahaman ini, perbezaan pendapat atau perbezaan mazhab, khususnya kepada mazhab Wahabi. Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Menteri. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbincangan ini. Mohon untuk saya merangkumkan Yang Berhormat Baling dan juga Balik Pulau. Pertamanya, saya suka menyebutkan bahawa dalam semangat yang telah disebutkan daripada persetujuan untuk menyampaikan ceramah di luar daripada negeri yang dia mendapat tauliah, maknanya dia harus mendapat tauliah pada tempatnya terlebih dahulu.
Dan kemudian dalam masa yang sama juga ada satu kesepahaman walaupun tidak bertulis tetapi diterima untuk melaksanakan tugas. Sebab saya dahulu pun sama sebagaimana Yang Berhormat Baling sebagai penceramah dulu, tauliah yang kita dapat di wilayah persekutuan sebagai persepahaman bersama untuk ceramah pada negeri-negeri yang lain. Dan pada ceramah di negeri yang lain juga mengambil kira setelah kita mengemukakan permohonan permit untuk mengadakan ceramah, dan polis mengambil kira individu-individu yang telah disebutkan. Dan selain daripada itu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Balik Pulau, kebebasan sebelum balik pulau,